أي عالم هذا؟ رأيته يأكل كثير كأنه يريد الطعام من قبل. والثانية قالت الثانية ما قام آخر الليل نايم ممدد على الفراش. إيش من عالم هذا وإيش من إيمان؟ والثالثة قالت له يقول لك على صلاة فجر، صلاتك أنت وهي باطلة، صلبك بلا وضوء. قال يا بنت لا تستعجلي، نروح نسأل الإمام الشافعي، نأتي بالجواب بعد ما يشرح. Satu hari Imam Syafi'i pergi bertamu di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i adalah guru kepada Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad sangat cinta kasih kepada Imam Syafi'i. Sentiasa di dalam doanya tidak melupakan kepada Imam Syafi'i. Bahkan sentiasa dia menceritakan kepada anak perempuannya tentang Imam Syafi'i hebat, bagus, sangat hebat. Kebetulan Imam Syafi'i datang ketika itu ziarah ke bandar itu dan bertamu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka anak dia yang selalu disebutkan tentang kehebatan Imam Syafi'i ini, nak tengok apa dia kehebatan Imam Syafi'i ini. Maka bila sampai di situ, Imam Ahmad bin Hanbal ni orangnya miskin, orangnya fakir, bukan ada apa-apa sebab dia orang yang dakwah ila Allah ikhlas, tidak mengharapkan kepada orang, tidak pernah meminta-minta kepada orang, apa yang ada saja ketika itu. Maka ketika itu dan dijamu adalah apa yang biasa dimakan pada hari itu, yang mana ketika itu tidaklah terlalu keterlaluan. Tetapi apabila dijamu kepada Imam Syafi'i, anak perempuan tengok Imam Syafi'i makan dah kenyang, makan lagi. Maka anak perempuan pun heran, ulama apa ni? Biasanya ulama ni tak makan banyak, ini Imam Syafi'i makan banyak. Ini sudah bertentangan dengan ciri-ciri para ulama. Maka dia rasa syak, ini betul ni, apa yang ayah aku cakap hebat sangat, tiba makan banyak ni lebih-lebih. Kemudian setelah itu, setelah mereka dah makan kenyang apa semua, waktu malam masuk tidur, maka anak perempuannya ni pun mengintai apakah yang akan dibuat oleh Imam Syafi'i di waktu malam. Biasanya para ulama akan bangun qiyam bulan, maka ditunggu sehingga pagi. Imam Syafi'i tak bangun pun qiyam bulan. Maka dia kata, ini tengok, ini pun bertentangan dengan ciri ulama, tak bangun. Biasanya ulama mesti bangun qiyam bulan, ini tak bangun. Yang paling teruk sekali yang dia tengok adalah apabila dia bangun, dia tak berwuduk, terus sembahyang solat sunat fajar dan solat fajar, solat subuh. Tak berwuduk, terus solat aja. Ini lagi teruk, iaitu bertentangan dengan syariat. Sunat subuh tidak berwuduk. Maka dia pun pergi berjumpa dengan ayahnya Imam Ahmad dan mengatakan, wahai ayahku, ulama ataupun guru yang kau katakan hebat tadi Imam Syafi'i, yang kau dakwa sebagai ulama yang hebat, tetapi dia telah buat sesuatu yang atau perkara yang bertentangan dengan ciri-ciri yang ada. Yang pertama sekali, dia makan banyak. Yang keduanya, dia tak bangun qiyam bulan. Yang paling teruk sekali adalah dia sembahyang tanpa wudu. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, nanti dulu, jangan terlalu cepat menghukum, jangan terlalu cepat kamu berlatah, jangan terlalu cepat kamu mentafsirkan sesuatu. Kita tanya dulu kepada Imam Syafi'i. فقال يا بنت لا تستعجلي، نسأل شيخي ولا أظن أن ما فيه ما رأيت إلا كل خير. فراح متأدبا وهكذا طلبة العلم مع شيوخهم، وقال يا شيخي إن ابنتي رأت منك كذا وكذا وكذا. فقال الإمام الشافعي أما إني أكلت كثيرا لأني أعلم أنه ليس في البلاد هذه أحد ماله حلال مثل بيت الإمام أحمد بن حنبل. لا أعلم بيتا في هذه البلاد ماله وأكله وطعامه حلال، فأردت أن أشبع من حلال. أما لي وفي أي مكان سأجد حلالا مثل هذا البيت، كله خبز يابس وماء وطعام قليل جدا. وأما أنني ذهبت إلى الغرفة ونمت ولم أقوم الليل، أول ما تمددت على الفراش استعرضت بين عيني وبين روحي وقلبي القرآن والسنة من أولهما إلى آخرهما، واستنبطت منهما 70 مسألة يستفيد منها المسلمون إلى يوم القيامة. هذا في نظرنا أعظم من الكمبيوتر. من يستعرض السنة كلها على طول، يسوي سيرش، يسوي بحث بالقرآن والسنة في دقائق معينة. هذا استعرض القرآن والسنة كلها. فإيش من إنسان هذا في زمانه يقيس نفسه على الشافعي ولا أحمد بن حنبل؟ والله لا مقارنة أبدا. هذا أعظم وأعظم من الكمبيوتر اللي هو الآلة اللي ممكن تستعرض لنا مثل هذه الأشياء. بل استنبطت منهما 70 مسألة. وأما إنني صليت من الفجر بلا وضوء، أصلا أنا لم أنم طول الليل وأنا مع القرآن والسنة أفيد الإسلام والمسلمين. Maka Imam Ahmad tadi kata, jangan terlalu kamu tergopoh-gopoh menghukum kepadanya.
apa kata kalau kita tanya dulu kepada guruku itu apakah yang sebenarnya berlaku. Maka dia pun dengan ada sebagai seorang anak murid kepada gurunya, dia pun dengan cara yang ada bertanya kepada Imam Syafi'i, dia suruh anak dia dengar apakah yang akan dijawab oleh Imam Syafi'i. Maka ditanya tentang perihal tersebut. Maka kata Imam Syafi'i, ketika mana aku sampai di rumahmu dan aku makan banyak. Kenapa? Kerana di dalam negara ini tidak boleh didapati satu makanan yang halal kecuali di rumah ini. Sukar untuk mendapatkan makanan yang halal sekarang ini kecuali di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka aku ingin kenyang dengan makanan yang halal itu. Yang tempat lain aku tak makan sebab apa? Sebab kebanyakan bercampur dengan yang haram. Tetapi di sini benar-benar halal, sebabnya aku makan banyak sebab dia halal. InsyaAllah lepas ni kita makan banyak sebab halal, insyaAllah. Amin. Kemudian kerana aku masuk tidur dan aku tidak bangun, yang dilihat aku baring dan tidak bangun. Ketika mana aku meletakkan kepala aku berbaring, ketika itu keluar daripada kepalaku, maksudnya di dalam itu Al-Quran dan Sunnah daripada awal surah sehingga akhirnya sudah keluar di dalam itu, terpanggil di depanku. Dan juga hadis begitu, daripada awal yang dihafal sehingga ratusan ribu hadis itu terpanggil. Dan aku mampu untuk mengeluarkan hukum apabila melihat daripada Quran dan Sunnah itu tidak kurang daripada 70 lebih kurang 70 hukum yang aku dapat keluarkan daripada apabila aku melihat kepada Al-Quran dan daripada Sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Bayangkan betapa hebatnya akal ataupun kepintaran Imam Syafi'i. Dia boleh melihat ketika itu seluruh daripada Al-Quran dan daripada hadis yang dihafal sendiri oleh beliau ini. Boleh nampak mana ada orang sekarang ni komputer pun ada keterbatasannya. Imam Syafi'i, siapakah ulama-ulama yang ini yang konon-konon yang tak perlulah bagaimana boleh keluarkan hukum dan sebagainya, yang lebih hebat daripada Imam Syafi'i, yang boleh melihat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, menghafal dan mengeluarkan hukum itu dengan melihat kepada keadaan yang penuh berhati-hati. Maka itu, kerana itu aku tidak tidur. Aku bahkan boleh menyelesaikan itu, dan bahkan aku ketika itu juga menyelesaikan masalah-masalah hukum, dan juga aku juga memikirkan tentang masalah ummah ketika itu. Maka oleh sebab itulah aku tidak tidur pada malam itu. Kerana tidak tidur, maka bila aku bangun daripadanya sebab pembaringan aku, maka aku sembahyang tak bangun sebab aku dah wuduk, aku tak terbatas sebab aku tidak tidur. Maka aku pun bangun dan terus salat. الحقيقة المرة التي ينبغي أن نعرفها فعلا هي مرة، أن الأكل اليوم في زمننا وطعامنا فيه ربا. هذا هو السبب الأول والأخير في ضياع الإسلام وضياع أولاد الإسلام المسلمين وبنات المسلمين، والاختلاف فيما بينهم والتنازع، وهذا يبدع هذا وهذا يشبك هذا وهذا يكفر هذا، وصار اختلاف في كل شيء. كل سببه الطعام والشراب، ما في حلال زي الإمام أحمد بن حنبل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان من لم يصيبه الربا يصيبه غبارا. قال واحد من أصحابه يا رسول الله كل الناس؟ قالوا نعم كل الناس. إذا ما أكلت ربا أنت بنفسك حرامي، في مال تعاملت مع البنك ومع المكان اللي يتعامل بالربا، هذا خلاص خذوا عين الربا، لابد يصيبك الغبار، أردت أو لم تريد. لكن اللي يصيبه غبار وهذا أخف. لكن هذا يدل على هذا الزمان مو كالزمان الأوائل، وأنه يحتاج الإنسان أن يلملم ما استطاع من الأمور التي تتعلق بأسرته وعائلته، وإلا فإن الشيطان جاهز لإغواء الإنسان، لأنه خلاص الربا في باطنك في روحك في قلبك، ما يمكن تمشي على يد الحق، ما معك إلا أن تشاهد عالم وصالح وتقي، ومو أي عالم وأي صالح، لأنه قديم العلماء يخلطوا، لابد يكون عالم مربوط بسند. فين درس؟ أين تعلم؟ قالوا تعلم عند فلان، وفلان عند عالم أعلم منه وعالم أعلم منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هنا القوة، غير هذا ضعف. Syahid apa yang kita nak, di antara yang boleh kita ambil pelajaran adalah tentang makanan itu sendiri. Hari ini pemakanan ataupun kita makan, semua kebanyakan rezeki itu bercampur dengan riba. Maka sebab itulah kalau kita tengok pemuda-pemudi Islam, orang Islam banyak yang berbuat kemaksiatan atau buat jenayah, benda-benda yang bukan, mencuri, berzina, buat perkara-perkara yang tak baik, adalah di antara sebab utama adalah sebab makan, iaitu disebab makanan yang bercampur dengan perkara yang haram, iaitu riba. Dan riba ini